Pak Engku tu sampai bila yang menarik saya bagi aku yang powerful line dia tu Melayu kat mana? Melayu. Bila tanya Melayu tu kat mana, dia kata Melayu tu kat sini. Melayu tu dekat jiwa. Kat jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam zarah terbit dan sebar keharusan. Hari ini bersama saya Zahid dan juga Saya Alin. kami akan berbincang ataupun sembang lah adik. Dan kita namakan sembang-sembang kita ni Sembang Sinema lah tu. Sembang Sinema. Okey, sembang sinema ni kita orang target nak sembang-sembang lah sinema ataupun filem-filem yang kami rasa menarik dan perlu diperbincangkan, diperbahaskan sebagai sebuah medium seni lah kan. Jadi kita sebagai, aku rasa kita ni boleh kata penikmat lah juga. Penikmat seni lah. Kau ada nak buat filem? Tak pasti. Tak pasti. So macam Alip, hang memang belajar filem kan. So menarik jugalah hang bersama Zarah Terbit kita di Sembang Sinema ni kan. Terima kasih jugalah kerana nak sembang dengan aku kan. Sama-sama. Okey, ada apa kita nak hari ni, filem apa kita nak sembang ni? Kita sembang ni pasal filem Perempuan Melayu Terakhir. Perempuan Melayu Terakhir. Arahan? Dia bukan arahan tau. Dia dengan tajuk utamanya adalah Erma Fatimah. Erma Fatimah. Tajuk utama ada Erma Fatimah. Ni kita kembali kepada zaman Piramli dah yang guna term tajuk utama. Okey, tajuk utama dia Erma Fatimah. Sebab kalau Mu'cun lah, Mu'cun. Mu'cun. Sebab gini, kalau pengarah arahan ni orang yang mengarah je. Kebiasaannya orang sekarang ni dia pengarah sekarang, dia akan pergi set, dia akan tanya, pergi set pengembaraan tu, dia akan tanya pelakon tu, dah hafal dah tak? Dah hafal dah tak? Itu je. So benda lain, setting, lighting, semua dia tak tahu. Jadi masalah lah. Yelah. So lebih baik kita pakai term tajuk utama je. Betul lah, maksudnya kita nak cuba bagi, yelah apa maksudnya orang-orang yang buat filem ni dia kena aware lah, kena aware everything lah. Dia bukan soal pada dok ketidak tu, bukan tu je. Betul. Erma Fatimah. Erma Fatimah Mu'cun lah waktu dia. Umur ada berapa masa tu, masa dia buat tu? Rasa 30-an rasanya. 30-an. Masih fresh lah. Dia buat Melayu, Perempuan Melayu Terakhir. Okay, kita orang tengok cerita ni dekat Siar.my. Satu platform stream filem-filem daripada 70 tahun 70-an sampai dah sekarang. So kita orang tengok kat situ tau. So apa yang kita orang tengok kat situ lah yang apa yang kami sembang ni. Kalau kita boleh sembang-sembang sikit dengan kawan-kawan, Zarah, cuba hang cerita sikit, cerita apa pasal apa? Cerita dia secara ringkasnya tentang seorang pemuda yang bernama Haikal, lakonan Izlan Yusof, yang merupakan seorang penggiat teater dan juga pensyarah dalam bidang sama, bidang teater. So pada satu hari, teater yang dibuat dia tu gagal. Kata lain tak dapat sambutan lah. Yalah, dia tak dapat sambutan tu sebab dia tulis drama bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris. Play English play lah. Itu mungkin masa tu dia fikir audience kat situ, sebab di bandar dia fikir mungkin crowd tu English speaking saja. So dia buat lah playwright dalam bahasa Inggeris. Terus. So bermula dari kegagalan tu, dia rasa ada satu benda yang kosong dalam diri dia, yang tak ada, iaitu kemelayuan lah. So dia tegak hati di situ untuk mencari kemelayuan. Jadi maksudnya dia ni sedang watak Haikal ni ada mission untuk menyelesaikan persoalan di dalam diri dia mengenai Melayu. Itulah menariknya cerita ni. Haikal ni dipanggil Melayu murtad. Kan? Maksudnya dia ni dibesarkan, kalau kita tahu cerita tu, dia ni orang kampung lah kan? Orang Kedah. Cakap Kedah dah. Lepas tu cakap habis dah tak cakap utara. Kemudian pergi belajar 7 tahun dekat sana, 7 tahun di UK. Di UK balik, jadi orang kata, kawan-kawan dia pun kata dia murtad, Melayu murtad. Kawan dia panggil dia John. John. Tak ada agak-agak John. Panggil John kan. So kemudian bila dia nak angkat falsafah teater
Inggeris. Dalam cerita ni ada cerita pasal Samuel Beckett dan kemudian ada John Posa. John Posa. Memang nampak lah tu kan. Maksudnya, dan bahkan dia pernah Memang dia pegang lah westernized punya teater ni. Yes. Teater western ni. Tapi bila dia nak angkat, dan cara dia angkat tu gagal. Gagal. Maksudnya ada missing piece. Ada missing piece. Yang mana akhirnya dia kata, okey, mungkin missing piece ni adalah tentang Melayu kan. Dan dia cuba nak buat, okey lah, aku buat lah teater Melayu lah. Sampai dia kata dia jadi Shakespeare Melayu lah. Jadi Shakespeare Melayu. Dia cakap ke? Dia cakap ada dialog dia dengan kawan baik dia kan. Ya. Jadi Shakespeare Melayu. Bagi aku maksudnya Haikal ni macam watak utama lah kan. Dia central figure. Central figure cerita ni lah. Walaupun tajuknya tu perempuan Melayu Dair. Perempuan Melayu Dair. Tetapi ada seorang watak ni, watak dia yang dilakonkan oleh Brenda Imran. Siapa ni? Mustika ni jadi mission kepada kepada Haikal. Ini yang menariknya kalau kita tengok lagi sudut dia punya watak-watak dia. Bagi aku, kalau tak tahulah apa hang setuju dengan aku, watak-watak tu ada nuans yang menarik bagi aku lah. Ada nuans yang okey, Haikal ada nuans dia balik, dia watak dia bagi aku well created lah. Maksudnya dia betul elok lah dia punya watak tu. Dia balik daripada sana, kemudian ada pertentangan dalam diri dia sendiri, kemudian dia ada mission dia juga dan ada konflik dia juga. So nuans itu menarik. Kemudian ada watak Mustika pula yang tak tahulah, rasa watak ni kayak nak cuba digambarkan sebagai perempuan Melayu terakhir. Watak tu lah tu. Watak tu lah. Tapi tu lah. Okey, apa kita bincang ni. Kemudian ada watak apa lagi? Ada watak Pak Engku. Pemilik resort di Terengganu lah. Dan juga anak Pak Engku Lek ataupun Azri di Iskandar. Ya, Pak ni lah bagi aku. Pak ni lah yang itulah cerita ni bagi aku syarat dialektik lah. Dialektik. Maksudnya ada banyak dalam setiap watak tu dia masing-masing ada nuansa yang tersendiri. Kan? Maksudnya kalau Haikal orang Melayu murtad, kemudian Mustika orang perempuan yang independen. Melayu sopan tapi dia independen juga, sangat prinsipal. Sangat berprinsip. Apa ni? Pak Engku. Pak Engku ni Ahmad Yatim. Pak Engku ni pula dia pun ada wisdom dia juga. Minat. Tapi sama-sama dia pun ada konflik juga. Sebab dia berhadapan dengan orang muda yang pelik semacam ni. Betul? Rebel lah. Dia berhadapan dengan, mungkin zaman dia macam tu, kemudian dia berhadapan dengan satu zaman baru. Ramai orang-orang muda yang balik pergi ke UK dan balik bawa apa yang mereka dapat daripada luar negara. Kemudian ada watak seorang siapa ni? Kuleh. Anak kepada Pak Engku yang juga merupakan tunang kepada Mustika. Ni tak tahu ni Melayu murtad ke apa? Kuleh. Kalau dia digambarkan dalam tu disebut-sebut sebagai fundamentalis agama lah. Fundamentalis agama yang cara pembawaan agama dia tu terlalu ekstrim lah. Ekstrim lah. Betul. So Kuleh ni tapi dia balik UK juga. So menariknya ada dua. Haikal ni balik UK juga. Kuleh ni pun balik UK. Aku rasa memang itu. Setiap orang yang pergi luar negara dia akan sama ada jadi lebih Melayu ataupun jadi lebih Islam. Aku rasa hampir semua orang macam itu. Ada break. Entahlah, aku rasa contoh yang terdekat lah, aku rasa maaflah kalau sebut lagi Uwe lah. Uwe Syahri dia balik pada US Tennessee University dengan New York Film School. Dia lebih Melayu. Tapi bukanlah dia Melayu yang terlalu konservatif, tapi nilai kemajuan tu agak nampaklah pada dia punya karya-karya dia. Itulah. Tapi itulah bila ada nuansa-nuansa watak yang macam ni, bagi aku menariklah lakon layar yang dibuat oleh siapa? Syamuddin Rais. Kan? Lakon layar tu daripada Syed Azidi. Tapi kalau aku tengok kredit tu ada 4 orang. Tapi Syamuddin Rais ni antara penulis skrip utama. Penulis utama. Tak tahu siapa yang tak kenal Syamuddin Rais. Aku rasa yang kenal kebetulan siapa yang tak kenal boleh carilah siapa Syamuddin Rais ni. Dan juga pengarah
dan juga aktivis politik, Hmm. provokator. Aku secara personal aku boleh relate lah juga. Aku boleh relate juga kan. Menariknya aku rasa pada inilah bagaimana dia depict kisah cinta tiga segi dalam karya Ramayana tu dibawa ke alam Melayu. Sebab dalam cerita tu ada kisah antara dua lelaki yang berjuang untuk mendapatkan seorang perempuan. Ya, ya. Ha. Itu pun bagi aku Itu gambaran moden antara Rama, Sita dengan Rawana. tapi depiction ni bagi aku subtle lah. Hmm. Bagi aku well craft. Hmm. Well craft dia ada dapat perkataan dia. Maksudnya dia kita tak rasa sangat kan. Tapi ada dua watak lelaki yang berebut satu orang wanita. Ini pendapat pribadi pandangan pribadi. Aku sebenarnya suka untuk cakap, aku kalau lihat seorang perempuan, aku menggambarkan perempuan ni adalah seorang yang murni dan lebih cerdik pada lelaki. Aku setuju juga. dalam setiap benda pun aku mesti tengok perempuan mesti lebih cerdik. Dan aku suka cerita ni sebab wanita Imran, dia ni walaupun lembut, sopan, tapi dia seorang yang bertahan dengan prinsip dia. Seorang yang tegak, seorang yang tidak tunduk kepada lelaki. Dan nanti kata lain, dalam satu babak tu dia nyaris hanyut lah, tapi dia menolak untuk ada bibit-bibit asmara antara dia dengan Haikal. Maksudnya dia prinsipal, dia pas. Itulah menariknya bagus lah mereka buat dia depict watak perempuan yang orang Melayu yang tahu asal usul dia. Contoh. Kemudian tapi bukan educate. Dia ada master kan. Business master. Business master, tapi Belajar di KL akhirnya pulang untuk kerja sebab di resort saja. bukan, maksudnya dia asal di Kuala Lumpur, tapi nak duduk di Terengganu sebab Ya betul. dia duduk di Terengganu sebab dia suka Suasana. dengan suasana tu. Lepas tu dia juga adalah seorang yang mengajar tarian ulit mayang kan. Dia aktivis dan juga orang yang betul-betul suka dengan tarian ulit mayang kan. Maksudnya walaupun dia duduk di kota, tapi dia ada keinginan dia sendiri, dia ada prinsip dia sendiri. Dia kejar apa yang dia mahu. Betul lah macam apa yang cakap tu. Mungkin itu yang nak digambarkan oleh Arman Fatimah lah, ataupun penulis-penulis skrip serta ni, bagaimana dia mengangkat wanita lah. Kemudian Satu lagi aku rasa yang menarik adalah penggunaan kulit wayang tu. Kulit wayang ni satu kesenian tradisional yang juga satu medium untuk healing proses. Healing proses untuk mengubah orang. So antara dua lelaki tu, dua bergolak, dua mencari, satu mencari Tuhan, satu mencari Melayu. So apabila ada background permainan kulit wayang ketika diorang memain watak tu, aku rasa itu healing kepada kedua tu. In a way, itu healing kepada mereka. Betul. Healing proses. Aku tak nampak benda tu. Aku tak nampak. Dari sudut lakonan. Kalau aku rasa itulah lakonan mereka ni bagi aku mantap lah. Untuk aku Izlan Yusof, Azri Iskandar ni debut filem dia kan. Pasti, filem yang pertama dia. Pasti. Tapi bagi aku dia lakonkan watak tu pun bagi aku berjaya. Pada dah Imran lagi memang tak boleh cakap lah. Berlakon sambil menari. Itu lagi lepas. Apa dialog tu ada dialog kemudian nak menari pula. Lain macam pula kan. So bagi aku dari sudut Ahmad Yatim pula. Itu gila. Aku suka scene yang bila Ahmad Yatim sebagai seorang tua nak bersembang dengan Haikal pasal Melayu. Itu menarik kan. Tu bagi aku menarik juga. Tu juga. Filem ni syarat apa Melayu. Perbahasan tu bagi aku banyak nuans. So kita boleh rangkumkan. Maksudnya Melayu tu rangkuman semua ini, watak ini. Kan?
Pak Engku tu sampai bila yang aku menarik saya, bagi aku yang powerful Melayu. line dia tu Melayu kat mana? Melayu. Bila tanya Melayu tu kat mana, dia kata Melayu tu kat sini. Melayu tu dekat jiwa. Kat jiwa. Itu pun yalah, orang dah tua, kemudian mungkin dia banyak pengalaman juga, dan dia bagi wisdom word. Melayu tu kat sini kan. Nak kata apa ni, mencari benda Melayu payah sebab semua benda macam baju kan. Dan dia itulah sebagai seorang orang tua, dia tak judgemental. Kan Pak Engku ni dalam cerita ni tak judgemental. Anak dia punyalah anak kuliah ni sampai nak buat perkampungan Islam lah. Negara Islam lah. Maksudnya perkampungan Islam lah kan. Tapi aku rasa depa dalam cerita ni dia tak menggambarkan Islam. Dia bukanlah Islam, bagi aku Islamism. Maksudnya yang dibawakan oleh kuliah ni ada satu faham keislaman cara dia sendiri. Sebab bagi aku depiction dia tu kalau nak kata depiction tu sebagai arkam, susah juga. Sebab arkam dia tak tolak dia tak tolak ekonomi. Dia tak tolak ekonomi, maksudnya modernism tu dia tak tolak. Lepas tu dia tak bakar benda ni. Itulah. Kan? Dia sangat ramah. Sangat ramah contoh. Tak boleh jadi ni kan 99. Okey. Kan sebelum tu kan Imam Khomeini dengan Islamic Revolution. Ya. Lepas tu dia pergi UK tu dia terpengaruh dengan Islamic Revolution. Tapi itulah kalau dia terpengaruh, tapi dia tak ambil Syiah. Tak ambil. Revolusi tu. Cuma perentangan dia terhadap benda-benda tradisi yang dianggapnya sebagai khurafat lah. Ya. Sebab Iran masa tu pun Iran agak moden lah tu. Ya, betul. So bila masuk dengan Imam Khomeini ni dia menolak benda tu. Dia maksud cakap ini khurafat. So kalau apa macam kuliah ni sendiri, dia pun ada pertentangan dia juga. Kan? Dia nak Islam. Maksud sampai dia boleh kata Islam ni lebih besar daripada Melayu kan. Tapi Islam cara faham dia lah. Cara faham dia lah. Ya, ada dialog dia tu. Buat apa cari benda? Berbaik cari Islam. Islam boleh menyatukan. Boleh menyatukan. Melayu tak boleh menyatukan. Tapi bagi kuliah ni pun dia pun tak abstrak juga. Abstrak juga dia punya kefahaman dia. Tak berapa jelas juga lah. Contoh macam dalam tu ada depiction mereka bertahlil. Kan? Maksudnya kalau tahlil ni zaman Nabi tak ada. Tak ada. Itu Melayu yang ni. Contoh kan. Lepas tu bersilat. Mana ada ke? Tak ada. Tak ada asal. Di tengah tak bersilat. Tak bersilat ya. Maksudnya Iran tu kenapa dia asyik tulis hot, tulisan hard tu? Betul benda tu. Itu satu benda. Atau mungkin dari fine art lah kot. Mungkin dia jual kot dia punya hak tu. Itu satu benda juga yang aku rasa depiction kat situ bagi aku ada kelemahan lah. Ada kelemahan sikit depiction tentang kumpulan Islam tu bagi aku tak berapa real. Realness tak ada. Kan? Kalau dia nak kata mereka ni al-ma'unah, tak juga. Kan sebab mereka tak angkat senjata. Tapi dia angkat senjata. Cuma mereka tak ada berlawan. Dalam cerita ni tak berlawan dengan kerajaan lah. Kalau al-ma'unah ni nak lawan dengan agung. Kan? Uniformity dia tu. Seragam. Semua. Yalah kalau dalam arkam memang nampak dulu kan macam mana. Seragam yang sama lah. Tapi ni arkam semua putih. Boleh jadi Elmah Fatimah nak gambarkan bahawa Islam suci dengan memakai baju putih je. Mungkin juga. Mungkin dia boleh persoalkannya. Tapi bagi aku realness tu tak ada lah. Kalau masuk dari sudut orang Islamism yang paling ekstrim sampai ekstremism bukan Islam yang paling moderate. Bagi aku nuansa tu tak dapat. Dia hanya sekadar ambil sikit dia tak betul-betul ni. Tapi the idea is there. Ideanya ada. Maksudnya idea sebagai seorang yang menolak Melayu, tolak kebudayaan dan semua yang dianggap maksiat kan. So dia menidakkan semua benda yang pernah dia percaya kan, disebabkan kefahaman Islam baru yang dia dapat daripada UK. Itu kuliah lah, watak kuliah. Kat situ bagi aku yang ada kelompongan. Tapi lakonan Azri Iskandar dalam cerita ni bagi aku berjaya lah. Dari sudut sinematografi ada tak ada masalah tu. Aku rasa dari segi fotografi yang dibuat oleh
Teo Geh Yang, rasa hampir sempurna lah kot. Sebab segala benda mise en scène tu, segala benda yang diletakkan dalam rangka tu ada. Ya. Dari segi writing, setting, segi perwatakan, lakonan, semua memang terletak elok di dalam satu bingkai. So bingkai tu pula tidak lari jauh. Ya. Hmm. Ya. Betul. Ha. Cantik lah. Bagi aku cerita ni cantik lah. Cara seronok lah nak tengok kan dengan colour dia. Dengan colour. Aku suka yang bila si Haikal bawa musikal dalam kereta, dan bila Kulih pun sedang bergerak untuk mungkin membuat negara Islam kot. Bila dua bergerak, ada satu kamera tu dia shot atas Pelihara lah Terengganu. Lepas tu dia turun ke bawah, kereta Haikal yang bergerak, dan juga Kulih pun tengah bergerak. Ya. Ya. Itu Banyak benda-benda yang itu tak pasti. Pelihara lah Terengganu tu daripada siapa? Daripada yang ini ke, yang moden ke, ataupun yang cuba ke arah Islamism. Betul. So dia nak kita fikir lah tu. Antara dua ni. Betul, cerita ni buat kita fikir. Ha. Bagi aku itu kelebihan cerita ni lah. Buat kita fikir, membuatkan kita berfikir semula lah tentang apakah kemelayuan, apakah keislaman. Kan, dan tengok realiti kita pada hari ini. Dan menarik lagi kalau dari sudut latar belakang cerita ni lah, ni tahun 99. Ini satu benda yang aku tak suka juga lah, yang memang kegangguan lah bila kita tengok cerita ni, ialah banyak sangat potong. Ya. Bagi aku mengganggu cerita lah. Yang ketara tu bila buat kuliah lah, yang menyegang resort tu, itu potong habis. Potong. Cut habis tu macam harga. Warga satu benda maksudnya banyak yang tak jelas. Tak tahu lah adakah memang depa tak filmkan benda tu ataupun Macam mana kat orang filem? Aku rasa mungkin ada teknikal tu. Teknikal ni dari segi LPR lah, gambar dalam filem. Itulah bagi aku. Kalau bagi aku masa tu kad tu mengacau cerita lah. Bayangkanlah kan masa yang first depa jumpa Haikal, masa dia first pergi Terengganu, dia masuk kat resort tu, dia tengok persembahan-persembahan kulit mayang lah, orang apa, ada bukan bangku, banyak seni kebudayaan lah masa malam tu kan. Tiba-tiba cut terus scene Nanu. Scene Nanu dah berdarah sini. dah berdarah dah. Apa ni kan? So bagi aku ganggu lah. Tak tahu sebab apa depa nak potong babak tu. Itulah mungkin kalau korang rasa sebab aku rasa zaman tu kan reformasi. Diorang shoot 97 sebelum reformasi. Diorang tanya 99, ketika reformasi Anwar Ibrahim lah, tengah kemarak. Ya. So diorang tak nak apa ni, sebab tadi tu Parti Islam Malaysia PAS tengah kuat kerana gerakan reformasi ni. Ya. Dia tak nak. Mungkin Dr. Mahathir tidak mahu. Ada pengaruh lah. Mungkin kita orang tak tuduh lah, tapi mungkin lah kan ada pengaruh politik kat situ kan. Sebab iyalah waktu tu mungkin Dr. Mahathir tidak mahu Islam ni dipandang hina lah, dan membawa, dan kalau dibiarkan saja scene tu, mungkin PAS akan jadi isu politik. Kenapa gambar kat Islam macam ni? Betul. Dan mungkin menyerang kerajaan. Betul. Boleh jadi kan. Tapi kalau aku sendiri, yelah bagi aku kalau zaman sekarang ni aku tengok tu rasanya tak ada masalah lah kot, rasanya dah boleh lepas kot sekarang. Itulah tapi dia kacau lah. Dia kacau apa hal tiba-tiba ni kan. So bagi aku itu benda yang aku tak suka lah, yang aku tengok. Oh lupa tadi, yang buat sinematografi dia tu nama dia Teo Geh Yang. Dia ni sekarang dah bekerja di Jakarta, dan dia juga bekerja dengan orang hebat di Indonesia. Antaranya Garin Nugroho. Dia kerja untuk filem Kucumbu Tubuh Indahku dengan Opera Jawa. Itu satu pekerjaan besar, tapi dia ni tak dikenali berbanding dengan apa tu yang berlakon dalam apa ni, Chew Kin Wah. Siapa? Kin Wah. Semua. Cek toko sebelah. Dia ni tak dikenali, mungkin sebab dia orang luar tabir, jadi dia tak dihargai sangat lah. Mungkin perlu ada inisiatif untuk menghargai orang selain pelakon, orang belakang tabir,
Yang dah kita lama walaupun tak jauh di Indonesia, tapi ini satu kejayaan lah. Ya. Dan jalan cerita tu juga dia ada banyak okey, ada pasal wayang kulit, ada pasal wayang kulit. Dia bermula wayang kulit, berakhir dengan wayang kulit. Lepas tu ada ulit mayang. Kemudian ada juga benda yang moden. Contoh macam play English play tu kan. So mereka ni maksud ada macam ada pertentangan ataupun ada merge lah, bukan pertentangan, maksudnya dia merge lah semua benda tu di dalam satu cerita kan. Aku suka antara babak awal tu kan, dalam play tu Cik Murad berlakon. Cik Murad cakap woman doesn't need love, woman need umbrella. So benda tu, habis yang itu, tiba-tiba dalam satu scene di tengah cerita, ada babak di mana Haikal kereta dia mati, kereta dia tak hidup. So Lina Imran keluar juga dengan umbrella. Tak, itu memang Haikal niatnya memang untuk tackle lah. Tapi hujan lebat dan umbrella tu cabut. Rasa ini menarik ni. Sebab bila umbrella dah cabut, habis Haikal tak ada. Aku tak perasan tu. Dia cakap, Cik Murad cakap, woman doesn't need love, woman need umbrella. Itu satu benda yang nice juga lah cerita ni. Tapi overall bagi aku cerita dia sangat banyak masuk dialog orang tu kan, sama Haikal dengan siapa, dengan Mustika, kemudian Kuleh dengan Haikal, Kuleh dengan Mustika kan. Dialog tu bagi aku dia tak dibuat-buat lah, benda tu real. Dialog dia bagi aku dari sudut dialog dia bagi aku real lah. Memang benda tu siapa yang mungkin berfikir lebih sikit benda tu, dia akan orang akan lalui benda-benda macam tu kan. Maksudnya dia cuba mencari apa yang dia mahu, apa yang dia nak, ataupun apa yang dia rasakan. Boleh aku tambah sikit yang kenapa aku tengok perempuan ni hebat kan? Dalam cerita sama daripada tadi, kenapa aku lihat Lina Imran ni seorang perempuan yang hebat adalah bagaimana dia membuat dua orang lelaki huru-hara kerana dia seorang. Dia buat dua orang huru-hara lah. Yang ni pula, yang satu tu Kuleh tu, asal kau kacau tunang. Haikal pula dah tahu tu tunang orang, kenapa kau nak juga meraih cinta dia. So dalam cerita ni memang Mustika menang. Mustika menang lah. Kalau hang rasa dia watak Mustika tu, adakah dia perempuan Melayu terakhir? Aku susah jawab kan. Aku rasa mesti lah. Bagi aku dia bagi persoalan lah. Dia bagi persoalan yang buatkan kita fikir macam mana kita nak pandang itulah dia banyak world view kan kat situ. Maksudnya world view setiap watak ni dia ada world view masing-masing tentang Melayu, tentang tradisi, kemudian tentang agama, dan benda tu bouncing sama-sama depa kan. Dan menariknya bila dia resolve cerita ni, macam mana Kuleh tu akhirnya berkahwin. Dia berkahwin juga akhirnya, dia dapat berkahwin, maksudnya Mustika masih setia. Itu benda juga. Kesetiaan seorang perempuan kan. Memang Rama Sita. Kan, memang Rama dengan Sita Dewi lah. Rama ni macam-macam hal. So dia resolve cerita tu bagi aku menarik kan. So, dan waktu resolve tu yang kita nampak macam mana konflik diri sebagai seorang Kuleh. Kuleh ni yang nak sangat keislaman tu, sebenarnya dia pun pening kepala. Dia pening kepala. Dia tak tahu mana hal dulu kan. Dia dapat faham macam tu, tapi dia tak boleh macam mana nak react dengan keadaan sekeliling dia. Tapi adakah sebenarnya si Mustika ni tak jujur? Tak jujur dalam cinta lah.
dia dah tahu Kulen ini bawa Islamism, bawa satu fahaman Islam yang agak ekstrim, dan juga dia menolak benda tu. Dia nak budaya tradisional ni terus berkembang. Tapi Ya, ini yang ni bila kata dia macam ni baru kena nampak mission. dia kan dia tak jujur dalam cerita dia. Mission Mustika adalah untuk mengubah. Okey. Atau mengubah ataupun dia kata aku boleh ubah kuliah ni. Okey. Dan pangku pun harapkan dia juga kan. Ya, kan. dia berkahwin tu dia rambut pendek, semua pakai pakaian Melayu. Maksudnya akhirnya Berkahwin dengan tradisi Melayu lah. Mustika ni dapat menarik jiwa kuliah ni semula. Maksud cinta tu mainkan peranan besar. Bagi aku cinta ni memang mainkan peranan besar. Maksudnya macam mana dia mul kehidupan, macam mana cinta tu dapat mempengaruhi kita punya worldview juga sebenarnya. Kan maksudnya kita punya pemikiran kita pun boleh terpengaruh dengan cinta tu sebenarnya. Kan maksudnya macam mana kita behave dengan keadaan sendiri kita, walaupun kita ada pemikiran macam tu, tapi kita ada perasaan, akhirnya perasaan tu cinta tu boleh heal juga. Boleh heal kita juga, dan dia juga boleh drive kita buat jadi satu benda yang ekstrim. Dan bagi aku macam mana kuliah tu boleh sampai buat benda yang terjangkau lah untuk anak orang. Bagi aku sebab cinta juga. Cinta juga. Sebab kalau kata dia Islam, Sama juga. mana ada Islam ajak culik benda tu. Sama juga. Culik orang. Dengan Haikal menculik Mustika. Ya. Dua-dua menculik. Kan. Jadi maksudnya Cinta seorang wanita. pasal cinta itulah dia punya theme of tentang tema cinta dalam cerita ni pun bagi aku menarik. So adakah Haikal dapat reclaim Molinis? Bagi aku dia dapat Dia jawab. berjaya. Bagi aku dia dapat jawab apa yang dia nak. Sekurang-kurangnya untuk dia punya play lah, untuk dia punya drama dia. Secara fizikal dia tak dapat perempuan Melayu tu. Tapi dia dapat essence lah kot. Dia dapat the essence of Malay tu lah kan, pada sudut pandang dia juga kan. Dan kemudian dia pun berubah juga. Maksudnya sekian lama dia pun kata, "Uish, iyalah budaya Melayu ni Ada satu dialog tu waktu Nanu telefon dia, kau ni nak cari Melayu ke nak cari perempuan Melayu?" Lepas tu watak Zulaikha Nanu Baharudin ni pun menarik juga lah kan. Seorang Melayu yang moden, Melayu yang jiwa merdeka. jiwa merdeka, tapi keislaman dia pun kuat juga. Suka dengan azan. Suka dengan azan kan. Tapi seorang yang bebas, yang free spirit lah. Free spirit. Tapi dia tak tinggalkan benda-benda yang bagi aku spiritual lah, kerohanian ni. Itu benda yang menarik sebab akhirnya betul kerohanian ni dia penting lah bagi seorang manusia tu. Dan dia waktu dia tak dapat nak berpaut pada benda-benda yang material depan mata dia akan berpaut dengan benda-benda yang kerohanian lah. Ya. Sebab benda tu dia efek jiwa kita, bagi mengganggu lah. Jadi itulah bila tengok balik serta ni bagi aku seronok lah. Aku yang kita tengok masa tu kita ialah masa filem tu keluar. Bagi aku ingat cerita tu sebab aku biasa tengok dekat Harakah ke dekat Sok Abang ke. Dulu masa awal 2000 pernah keluar TV, tapi sekarang tak tahu kenapa. Oh ya, tak keluar. Kecuali tahun lepas lah waktu tukar kerajaan tu keluar satu sekali dia ATM keluar sejak. Itulah bagi aku tapi bagi aku filem ni cantik lah dari sudut cerita dia bagi aku nice, lakonan dia pun nice. Walaupun ada benda yang tak real, benda yang tak kelompongan yang bagi aku sikit sangat lah. Sikit sangat. Ada tak bocor sikit. Apa lagi? Ada apa-apa lagi? Nak kongsi? Kita macam bersembang sendiri ni kan. Nak beritahu ni, dulu waktu mula-mula keluar tu, filem ni dikritik. Hebat jugalah. Antara yang mengkritiknya adalah Faizal Darani. Okey. Lepas tu mula-mula tayang tu. Sebab pada kritik dia tanya, dia soal kan, dia tanya Emma,
apa Emma nak sebenarnya ni. Sebab pada dia, babak yang Emma timbulkan dalam filem tu sengaja dibuat-buat. Maksudnya dia sengaja mencerita kontroversi dengan menggambarkan orang Islam berkopiah, berjubah ni ekstrim. So dia kata, apa ni Emma? Bagi aku kat situ tak berapa tepat lah. Bagi aku tak berapa tepat. Apa yang Irma, apa yang kru filem ni cakap bagi aku real. Tak pasti dia nak soalkan originality ke apa. Sebab kalau soalkan originality dalam dunia ni, menurut Aristotle, originality ni tak ada, tak wujud. Ya. Aristotle cakap semua benda ni adalah ni je, variation je. Falsafah. Variation tak ada originality, variation. Even Hitchcock cakap apa nak persoalan, sebab in feature film, director is a god. Tak sebut Allah tau. Kalau sebut Allah tu blasphemy lah kot. Ini Tuhan lah, Tuhan. Sebab dalam bahasa Melayu tak ada Tuhan. Ya. Betul. Tak, itulah maksud aku, kalau Faizal Tarani cakap macam tu, aku tak tahulah kenapa dia cakap macam tu kan. Tak tahu kalau itu pandangan Faizal Tarani zaman tu lah. Tak tahu sekarang kalau Faizal Tarani tengok balik, apa pula pandangan dia? Itu tak tahu kan. Sebab dia banyak perubahan-perubahan. Ada perubahan. Okey lah, bagi aku tak tahu, kita tak tahu macam mana orang yang nak tengok sembang sinema ni apa pandangan korang. Tapi Kalau ada pandangan, komen-komen lah. komen lah kan. So apa yang kami sembang ni atas Kalau ada orang yang arif dalam dunia filem pun boleh komen juga. Kita tahu juga pandangan dia orang. kita tahu juga pandangan sebab dah 22 tahun filem ini ditayangkan. Ni kita nak meraihkan lah. Meraihkan 10 tahun ke 22. kru bagi aku dua ni bersungguh-sungguh nak buat filem. Okey, ada kata-kata yang akhir? Tak ada ke? Dah. Kalau boleh tontonlah Sia. Banyak film yang best-best lah. Itulah. Janganlah selamanya menonton Hollywood saja. Bukan. Apa ni? Nanti apa second episode kita serta lagi. Okey. Okey, itu saja pada kami. Saya Zahid. Saya Alif. Dalam Sembang Sinema, sebar kehalusan dan jangan lupa like, comment, subscribe. Susah sebut ni. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih kan kalau anda melayan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.